Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Al-Khair pada malam ini? Sihat semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya, dan sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kita pada malam ini. Hari ini ataupun malam ini kita berada pada sesi kita yang keberapa? Yang ke-7. Ya, sesi kita yang ke-7 akan membincangkan berkenaan dengan zikir dan doa kita yang ke-7 daripada Nabi SAW yang diriwayatkan di kalangan sahabiat, iaitu di kalangan isteri Nabi SAW dan juga wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi SAW. Okey, dan pada malam ini kita akan membincangkan berkenaan dengan doa sebelum tidur. Allah, Ustazah, doa sebelum tidur saja kita pun dah tahu doa sebelum tidur. Betul, doa sebelum tidur ini ada banyak muslimah. Ya, ada banyak doa sebelum tidur ataupun zikir sebelum tidur yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan pada malam ini kita akan membincangkan salah satu daripada zikir ataupun doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan hadisnya adalah daripada isteri Nabi SAW. Namanya siapa? Okey, kita lihat di sini. Siapakah isteri Nabi SAW tersebut? Baik, hadis ini ya daripada Hafsah. Jika kita lihat di teks kita ya pada skrin ini, kita dapati dengan jelas disebutkan bahawa an Hafsata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka thalatha mirarin. Okey, boleh faham? Ustazah, bahasa Arab Ustazah macam mana kita nak faham? Oh ya, lupa pula saya. Bahasa Arab lah ya, betul juga. Tapi kalau boleh faham, senang kerja saya pada malam ini. Tapi tak mungkin lah ya, kalau ada yang faham, Alhamdulillah. Cuma yang saya nak beritahu, dalam teks kita bahasa Arab ini, doa sebelum tidur itu ialah yang warna ungu. Ya, yang warna ungu, teks bahasa Arabnya yang warna ungu yang telah saya letakkan di sini, iaitu Allahumma qini azabaka yauma tab'athu ibadaka. Biasa tak baca doa itu sebelum tidur? Doa ini ke yang biasa kita baca sebelum tidur? Tak kan? Doa lain kan? Saya tahu doa lain. Sebab itu saya datangkan doa ini. Sebab ada antara kita, saya pasti mereka tidak pernah mendengar berkenaan dengan doa yang baru kita baca tadi. Sebab itu pada malam ini kita bincangkan dan kita belajar untuk kita amalkan. Baik, apakah maksud daripada hadis ini? Okey, baik, kita lihat begini muslimah. Dalam hadis ini riwayat daripada Hafsah, isteri Nabi SAW, ya, yang mana Hafsah ceritakan begini. Dari Hafsah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, dia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW jika ingin tidur, beliau meletakkan tangan kanannya. Maaf ya, saya tertinggal N itu. Okey, tak apa, betulkan lah. Kalau sesiapa yang sedang menulis tu, betulkan. Rasulullah SAW jika ingin tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi. Kemudian beliau membaca doa. Doanya apa? Yang tadi ya, yang telah saya warnakan ungu. Di sini juga saya warnakan dengan warna ungu, iaitu Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka. Apa maksudnya muslimah? Maksudnya begini.
Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Okey, maksudnya apa? Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Berapa kali dibaca? Sebanyak 3 kali. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya, status hadisnya adalah sahih. Okey, ia adalah daripada Hafsah, iaitu isteri Nabi SAW. Hafsah ni yang muslimah ada keistimewaannya yang tersendiri yang disebutkan oleh malaikat Jibril di hadapan Nabi SAW. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi, lalu dia kata begini kepada Nabi berkenaan dengan Hafsah radhiyallahu anha. Malaikat Jibril kata kepada Nabi, fa innaha sawamah qawamah. Hafsah ini dia adalah seorang wanita yang sawamah qawamah, iaitu seorang wanita yang banyak berpuasa dan juga seorang wanita yang banyak mengerjakan salat malam. Wa innaha zawjatuka fil jannah. Malaikat Jibril kata kepada Nabi, sesungguhnya Hafsah dia adalah isterimu di dalam syurga. Jadi itu merupakan satu keistimewaan yang ada pada Hafsah. Okay, so, isteri Nabi SAW semuanya ada keistimewaan mereka yang tersendirilah. Cuma sebab malam ini kita bincangkan berkenaan dengan Hafsah dan juga hadis yang beliau riwayatkan, sebab tu saya sebutkan antara keistimewaan yang beliau miliki yang mana disebutkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW itu tadi. Seorang wanita yang banyak berpuasa, seorang wanita yang banyak mengerjakan solat malam. Bahkan antara keistimewaan yang beliau miliki ialah beliau merupakan antara isteri Nabi SAW di dalam syurga. Jadi itu keistimewaan beliau. Jadi Hafsah ni siapa sebenarnya? Dia adalah anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya, anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana asalnya dulu dia berkahwin, menikah dengan orang lain, tapi kemudian lelaki itu meninggal dunia. Lalu Nabi SAW melamar beliau untuk dijadikan sebagai seorang isteri. Satu kedudukan yang Nabi SAW letakkan begitu mulia di sisi baginda SAW. Jadi di sini kita tidak hairan mengapa Hafsah radhiyallahu anha menceritakan, Hafsah radhiyallahu anha menceritakan berkenaan dengan satu kita panggil sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum baginda tidur. Sebenarnya hadis ini ada juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Hadisnya hampir sama, doanya juga sama, cuma ada sedikit penambahan dan juga ada sedikit daripada sudut doanya itu pada lafaznya berbeza. Jika kita lihat, ya muslimah, pada hadis yang berikutnya, saya datangkan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jika tadi hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah ialah hadis daripada Imam Abu Daud, ya, dalam kitab sunannya. Namun bila kita rujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini, hadis tersebut adalah daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma. Apa kata dia? Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wada'a yadahu tahta ra'sihi thumma qala Allahumma qini azabaka yawma tajma'u aw tab'athu ibadaka. Maksudnya dari Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW apabila baginda hendak tidur, baginda meletakkan tangannya di bawah kepalanya, kemudian mengucapkan, iaitu baginda baca doa ini, Allahumma qini azabaka yawma tajma'u aw tab'athu ibadaka. Jadi ada dua lafaznya ya di situ. Dia kata Nabi baca Allahumma qini azabaka yawma tajma'u atau au. Okey, au maksudnya atau. Jadi au itu jangan dibaca ketika kita nak tidur nanti.
Ya, sebab itu adalah, patut saya pun tak warnakan ungu lah ya pada perkataan au tu. Maaflah tersilap, saya pun salah juga di sini. Okey, maknanya sama ada kita baca yauma tajma'u atau yauma tab'atsu ibadaka. Okay, tak apa, nanti saya letakkan pada perkataan yang berbeza ataupun pada bacaan doa yang berbeza lah supaya nanti nampak. Okey, iaitu di sini Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma dia kata, apabila Nabi hendak tidur, beliau meletakkan tangannya di bawah kepalanya, lalu Nabi pun membaca doa, Allahumma qini azabaka yauma tajma'u, atau Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Okay, maksudnya di situ, ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau kumpulkan atau engkau bangkitkan hamba-hambamu. Okey, atau engkau bangkitkan hamba-hambamu. Nak baca semua pun boleh lah ya muslimah. Bagi saya tak menjadi masalah lah ya. Nak baca yauma tajma'u au tab'atsu ibadaka, nak baca sekaligus kedua-duanya boleh saja. Tapi bagi saya maksudnya sama. Okey, maksudnya sama. Allah kumpulkan, Allah bangkitkan. Ia mestilah berlaku pada hari kiamat. Okey, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, itu status hadisnya adalah sahih. Ya, status hadisnya adalah sahih. Kemudian kita dapati hadis ini juga ada diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitab hadisnya, iaitu sama juga, cuma perawinya berbeza. Kalau tadi ya, hadis riwayat Abu Daud siapa? Hafsah radhiyallahu anha yang meriwayatkannya. Tadi pada hadis riwayat Imam At-Tirmizi siapa? Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Kemudian untuk hadis riwayat Imam Ibn Majah ini kita dapati ia diriwayatkan oleh Abdullah, yang mana an Abdillahi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi wada'a yadahu ya'ni al-yumna tahta khaddihi thumma qala Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadaka. Ini hampir sama ya bacaan doanya dengan riwayat Imam At-Tirmizi itu tadi. Cuma kalau tadi tak silap saya tajma' datang dulu baru tab'ats. Betul tak? Kita tengok kembali hadisnya. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, perkataan tajma'u itu dibaca terlebih dahulu baru tab'atsu. Tapi kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, bila dia bacakan doanya di situ, dalam riwayat Abdullah ini, dia datangkan lafaz tab'atsu terlebih dahulu baru tajma'u ibadak. Okey, jadi maksudnya samalah ya muslimah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi saya rasa tak perlulah untuk kita baca kembali maksudnya. Bolehlah ya nanti baca sendiri. Tak apalah, bacalah, kesian pula. Okay. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau bangkitkan atau engkau kumpulkan para hamba-Mu. Status hadis ini juga sahih. Tak perlu untuk kita pertikaikan berkenaan dengan status hadis tersebut. Jadi kita dapati ya, doa ini bukan hanya diriwayatkan ataupun diceritakan oleh isteri Nabi, iaitu Hafsah radhiyallahu anhuma, yang merupakan anak kepada Umar bin Al-Khattab, tetapi ada juga di kalangan sahabat Nabi yang lain menceritakan perkara yang sama. Maknanya kuatlah hadis ini untuk menunjukkan bahawa doa tersebut dibaca oleh Nabi SAW sebelum baginda tidur. Jadi apakah pengajaran yang boleh kita dapati daripada hadis ini? Ya, kita dapati di dalam hadis ini ada dua pengajaran yang ingin saya ketengahkan. Iaitu bila kita lihat pada pengajaran kita yang pertama di sini, pertama ialah menjadikan tidur sebagai ruang untuk mengingati kematian. Ya, menjadikan tidur sebagai ruang untuk mengingati kematian. Ini juga yang dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri dan juga As-Sindi di dalam kitab syarah kedua-duanya. Ketika mereka mensyarahkan hadis ini dalam kitab syarah mereka, antaranya mereka kata, yanbaghi lil aqili ay yaj'al an-nawm wasilah li dhikril maut.
iaitu seharusnya orang yang berakal mereka menjadikan tidur merupakan wasilah, iaitu merupakan perantaraan untuk apa? Lidhikril maut, untuk kita mengingati kematian. Okey, jadi sebab itu bagi mereka, kenapa Nabi SAW membaca doa yang di dalam doa tersebut memiliki satu intipati berkenaan dengan hari kiamat, ialah kerana tidur Nabi jadikan ia sebagai antara cara untuk Nabi ingat tentang kematian, yang mana jika mati pada malam itu, kebangkitannya di hari kiamat, Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibangkitkan dalam keadaan yang mana tidak mendapat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab ini kita panggil sebagai relevannya lah mengapa Nabi SAW membaca. Sebab kalau kita lihat pada doa tadi kan, pada maksudnya tak ada kena-mengena pun sahaja dengan tidur. Betul kan? Tak ada kena-mengena. Bahkan Nabi doa berkenaan dengan hari kiamat. Jadi antaranya lah kerana tidur merupakan cara ataupun wasilah. Kalau kita rujuk kepada syarah para ulama berkenaan dengan hadis ini, mereka kata jadikan tidur itu sebagai antara wasilah, antara cara untuk kita mengingati kematian. Sebab bila kita ni muslimah, bila kita ingat mati, ia akan menjadi sebagai satu kesedaran, keinsafan bagi diri kita bahawa kita tak kekal di atas muka bumi ini. Pada bila-bila masa sahaja kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang tak pernah kita sangka bagaimana. Dan mungkin antara keadaannya ialah dalam keadaan kita sedang nyenyak tidur. Kita meninggal dunia dalam keadaan yang sedemikian. Maka sebab itu wajar bila kita nak tidur, mungkin tidur kita pada malam ini adalah malam yang terakhir kita. Dapat melihat orang yang kita sayang, dapat kita menghirup udara yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kepada kita. Maka sebab itu bila baca doa ini, ia mengingatkan kepada kita tentang hari kiamat, ia mengingatkan kepada kita tentang kematian. Okey, so ini pengajaran kita yang pertama. Kita ada pengajaran yang kedua. Dalam pengajaran kita yang kedua di sini apa yang boleh kita belajar ialah tentang sunnah sebelum tidur. Sunnah sebelum tidur ni ada banyak muslimah. Sebab itu di sini Ustazah kata antara sunnah sebelum tidur itu ialah terdapat di dalam hadis ini. Okey, apa dia? Pertama kita lihat begini. Dalam ketiga-tiga hadis, tak kira sama ada hadis yang disampaikan oleh Hafsah radhiyallahu anha, itu isteri Nabi SAW, dan juga yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tadi, dan juga kita dapati dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis riwayat Imam Ibn Majah. Ketiga-tiganya menunjukkan kepada kita ataupun menceritakan kepada kita sebelum Nabi tidur, sunnahnya ataupun perlakuan yang Nabi buat apa tadi? Nabi meletakkan tangan kanan baginda di bawah pipi kanan baginda. Jadi itu cara sebelum tidur, sunnah, kita panggil sunnah yang dibuat oleh Nabi SAW yang boleh kita ikuti, yang boleh kita amalkan sebelum tidur, iaitu meletakkan tangan kanan kita di bawah pipi kanan kita. Okey, kemudian barulah dalam ketiga-tiga hadis menunjukkan kepada kita Nabi SAW membaca doa. Jadi di sini saya bahagikan kepada dua. Ada dua lafaz sebenarnya doa yang dibaca di dalam hadisnya. Lafaz yang pertama ialah sebagaimana lafaz yang dibaca ataupun yang diceritakan oleh Hafsah itu tadi, isteri Nabi SAW. Lafaz yang pertama, Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka. Apa dalilnya? Hadis riwayat Abu Daud. Kita juga ada lafaz yang kedua, iaitu Allahumma qini azabaka yawma tajma'u ibadaka. Jadi lafaz yang kedua ini kita dapati daripada mana? Kita dapatkan ia daripada hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga hadis riwayat Imam Ibn Majah. Namun saya tidak menafikan, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga hadis riwayat Imam Ibn Majah, mereka menggabungkan lafaz
tab'athu dan juga tajma'u. Sebab itu bila kita rujuk dalam hadisnya, mereka sebutkan Allahumma qini azabaka yauma tajma'u au tab'athu ibadaka. Maknanya mereka gabungkan kedua-duanya. Tapi jika kita tak nak gabungkan, okey, boleh sahaja. Sebab bagi saya kedua-dua lafaz itu adalah lafaz yang sahih. Sama ada kita nak baca pada lafaz yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Hafsah radhiyallahu anha itu tadi, iaitu Allahumma qini azabaka yauma tab'athu ibadaka, boleh juga. Namun kalau kita nak baca dengan lafaz Allahumma qini azabaka yauma tajma'u ibadaka, tak ada masalah, boleh. Atau atau kita nak gabungkan kedua-duanya sekali. Nak gabungkan kedua-duanya sekali sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang tadi kan kita bincangkan, iaitu riwayat Imam Ibn Majah ataupun riwayat yang terdapat pada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang mana kedua-dua lafaz tab'ath dan juga tajma'u itu digabungkan dalam satu doa. Okey, tapi kalau kita nak asingkan sebagaimana yang telah saya lakukan itu tadi kan, pada poin kita yang kedua tersebut, iaitu sama ada kita nak baca dengan lafaz yang pertama boleh, nak baca dengan lafaz yang kedua juga boleh, nak gabungkan lafaz pertama dan lafaz kedua juga boleh, tidak menjadi masalah. Okey, dan jika kita rujuk pada hadis riwayat Imam Abu Daud yang diceritakan oleh siapa tadi? Hafsah radhiyallahu anha. Nabi baca berapa kali doanya? Thalatha miraran. Nabi baca sebanyak 3 kali. Berkenaan dengan bacaan sebanyak 3 kali ini tidak disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Tapi bila kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Masya Allah, Hafsah radhiyallahu anha, kita dapati beliau menyatakan bahawa Nabi SAW membaca doa ini sebanyak berapa kali? 3 kali. Okay, so itu sunnahnya yang boleh kita amalkan sebelum kita tidur. Meletakkan tangan kanan kita di pipi kanan kita, kemudian baca doa tadi. Tidak kira sama ada ingin kita baca dengan lafaz yang pertama ataupun lafaz yang kedua, atau nak gabungkan kedua-duanya sekali, tidak menjadi masalah. Lalu dibaca berapa kali? 3 kali. Tepatlah sunnah yang kita ikuti, yang mana ia diamalkan oleh Nabi SAW sebelum tidur. Okey Muslimah, itu saja perbincangan kita untuk doa dan zikir kita yang ke-7 pada malam ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua yang mengikuti pengajian pada malam ini dan dapat kita amalkan sunnah yang baru sahaja kita pelajari pada malam ini. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.